Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada sidang hadirin pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Saya Abdul Hanis bin Embong daripada Pusat Pendidikan Asas dan Lanjutan Universiti Malaysia Terengganu. InsyaAllah pada kali ini saya akan membawakan satu produk dalam MPI 2022, iaitu satu inovasi yang bertajuk Inovasi Penilaian Bacaan Al-Quran Berasaskan Skala. Okey. Jadi kalau dapat dilihat di hadapan ini, ada asas Qurani, atas tu ialah panduan guru. Ini ialah buku panduan guru yang direka khas untuk merekodkan semua penilaian pembelajaran sepanjang penggunaan buku asas Qurani dan juga sepanjang memberi pemarkahan kepada pelajar Al-Quran pada peringkat rendah, insya-Allah. Baik. Untuk pengenalan, kaedah penilaian bacaan Al-Quran berasaskan skala ini dibina sebagai panduan penilaian bagi kegunaan guru ketika menilai bacaan Al-Quran pelajar dan ketika menggunakan modul asas Qurani. Jadi saya letakkan di sini ada dua perkara. Sama ada boleh menjadi sebagai penilaian terhadap bacaan Al-Quran secara umum. Yang kedua ialah secara khusus menggunakan modul asas Qurani 3T. Nah, modul asas Qurani merupakan satu inovasi yang saya buat, iaitu menggabungkan 3 elemen dalam satu buku, iaitu elemen talaqi, iaitu ada bacaan Iqra, tadrib iaitu latihan, iaitu latihan bertulis. Yang ketiga ialah tahfiz, iaitu ada ayat Al-Quran yang berunsur hafazan secara bertajwid. Baik, dengan adanya panduan ini menjadikan penilaian lebih berkesan sekaligus meningkatkan pencapaian pelajar dalam menguasai bacaan Al-Quran. Okey, jadi melalui penilaian ini maka bacaan akan lebih ditumpukan kepada kualiti bukan sahaja kuantiti semata-mata. Seterusnya ialah perbandingan antara kaedah tradisi dengan kaedah inovasi. Kaedah tradisi, kaedah konvensional penilaian secara subjektif berpandukan kepada guru dan juga suka memberi markah. Sekiranya boleh hanya diberi penilaian akhir sahaja, bukanlah continuous assessment. Yang kedua, kaedah inovasi pula penilaian secara saintifik, dapat dilihat markah secara jelas. Yang kedua, keseragaman penilaian. Ketiga, memudahkan pemarkahan dari sudut guru dan pelajar. Dan juga yang terakhir sekali ialah penilaian berterusan. Tidak hanya perlu menunggu pada akhir pembelajaran untuk diberi markah. Baik, ini ialah kandungan buku. Sidang pendengar yang dirahmati sekalian. Jadi ini ialah buku asas Qurani yang ada di hadapan semua. Jadi kandungannya ialah boleh dilihat sebanyak 107 muka surat. Kalau dilihat di sini, saya bagi tahu secara spesifik antara dalam pengenalan dan juga asas Qurani 1 sehingga asas Qurani 20. Bermula daripada baris fathah sehinggalah latihan sebutan huruf. Kemudiannya ada jenis-jenis kesalahan, rubrik penilaian, plan pembelajaran, penilaian dan juga diakhiri dengan penutup. Okey, saya lanjutkan lagi. Okey, bagi kaedah penilaian pula, okey, sebelum penilaian, guru perlu mendengar bacaan pelajar dengan teliti, iaitu memastikan kejelasan suara, meminta pelajar baca Al-Fatihah, memastikan bacaan pertengahan dan juga guru membuat persiapan. Mengapa perlu baca Fatihah? Supaya membiasakan lidah pelajar sebelum melakukan bacaan yang lanjut. Baik, penilaian Al-Quran ini yang pertama objektif, meningkatkan keberkesanan pembelajaran Quran melalui kaedah penilaian berasaskan skala, membantu guru membuat penilaian. Keunikan ialah penilaian yang lebih tepat, mudah digunakan, fleksibel dan juga sesuai digunakan 3 elemen asas dalam Al-Quran. Impak kepada pelajar meningkatkan keupayaan apabila mengetahui tahap bacaan semasa. Maka pelajar tahu kelemahan, maka dia akan mengubati kelemahan tersebut. Guru pula memudahkan urusan pemarkahan sama ada permulaan, pada pertengahan maupun pengakhiran. Ini ialah kaedah penggunaan yang saya akan terangkan nanti. Yang pertama ialah memahami rubrik penilaian pada elemen talaqi, tadrib dan juga tahfiz. Yang kedua, mendengar bacaan pelajar dengan teliti. Yang ketiga ialah memberi penilaian secara skala dan juga komen bacaan para pelajar secara jelas.
Baik, ini ialah rubrik pemarkahan. Okey, cuba lihat di hadapan. Ini saya bagi contoh ialah talaqi. Markah maksimum sebanyak 5 skala, iaitu 81 hingga 100 range markah dia. Markah minimum adalah pada skala 1 itu sebanyak 1 hingga 20 markah skala. Sebanyak 1 skala markah akan dipotong sekiranya 2 kali kesalahan yang sama. Sama ada tersekat atau tersalah. Kesalahan sama ada tersekat atau tersalah. Jadi sekiranya pelajar baca sangkut, maka jangan potong lagi. Sangkut kali kedua, maka baru potong 5. Maka markah pelajar adalah pada skala 4. Skala 4 ialah pada range markah 61 sehingga 80. Okey, seperti mana yang saya beritahu dalam nombor 4, potongan markah bermula daripada 45, 4, 3, 2, 1. Contoh kesalahan ialah tersangkut, tertukar baris, tertukar huruf, tidak dengung, tidak panjang, salah ketika wakaf dan sebagainya. Kesalahan yang dilakukan pelajar perlu diperincikan dalam ruang komen kesalahan yang disediakan. Maka selepas itu dalam komen perlu dinyatakan jenis kesalahan, sama ada kesalahan yang besar ataupun kecil. Sekiranya kesalahan yang besar, maka dalam range markah itu dipotong 2 markah setiap kesalahan yang besar. Manakala sekiranya kesalahan yang kecil dipotong 1 markah setiap kali kesalahan kecil dilakukan. Baik, dapatan yang berjaya dihasilkan ialah dapat diaplikasikan sebagai pemarkahan dalam silibus Al-Quran. Tidak kira peringkat yang mana. Pengkomersialan telah dibukukan untuk pengkomersialan dan juga keuntungan sebanyak 3,500 setelah digunakan kepada 11 buah sekolah. Tahap status projek telah siap sepenuhnya. Setiap kali bacaan pelajar diperdengarkan akan direkodkan markahnya. Begitu juga komen tekstual guru turut diambil kira bagi menambah ketepatan dalam pemarkahan mengikut jenis kesalahan besar ataupun kecil. Maka dalam buku ini diletakkan satu topik, tajuknya ialah jenis kesalahan. Kaedah ini juga amat berpotensi dikembangkan pada penilaian-penilaian yang lain seperti bacaan Al-Quran seperti Iqra' dan juga Muqaddam. Iqra' tidak ada penilaian, begitu juga dengan Muqaddam tidak ada penilaian. Maka boleh menggunakan panduan guru ini sebagai kaedah untuk menilai bacaan guru. Ini ialah jumlah sekolah yang terlibat dalam membeli dan juga menggunakan buku ini, khususnya kepada pelajar tahun 1. Dan juga untuk makluman semua, hasil kerjasama daripada beberapa organisasi. Yang pertama ialah SRIDI, Sekolah Rendah Islam Darul Iman. Yang kedua ialah JPINT, Jabatan Pendidikan Islam Negeri Terengganu, daripada UMT, iaitu Pusat Pembinaan Ilmu dan Jaringan Industri. PEPAL, Pusat Pendidikan Asal dan Lanjutan. Akhir sekali ialah Hufaz Group Sdn Berhad. Baik, ini ialah surat penyelarasan penggunaan modul. Yang ke sebelah itu ialah penggunaan modul dengan kursus dan juga CQI kepada guru dan juga pelajar. Hasil survey kami, 70% guru berpandangan buku ini dapat meningkatkan kemahiran pelajar, ability to improve students recitation. Kalau lihat di hadapan ada 2 graf merah dan juga graf warna biru. Graf warna biru ialah buku tradisi yang sedia ada, manakala warna merah ialah buku panduan guru. Okey, begitu juga dengan ini, 65% guru berpandangan panduan penilaian secara skala ini lebih holistik berbanding dengan tanpa ada penilaian secara skala. Sebab kebanyakan, untuk makluman semua, kebanyakan penilaian yang ada pada kafar dan sebagainya ialah melibatkan kepada kuantiti sahaja dan juga dan bukan kepada kualiti. Maka di sinilah peluang yang saya ambil untuk memperincikan perkara tersebut. Baik, ini ialah anugerah yang saya dapat untuk AIPP di UMT. Bezanya ialah pada AIPP ini saya tidak ada aplikasi di telefon bimbit. Kali ini pada MPI saya bawa sekali aplikasi di telefon bimbit. Saya akan tunjuk sekejap lagi. Ini ialah harta intelek UMT didaftarkan dan juga ini penerbitan jurnal tajwid Quranic Recitation berkaitan dengan teknologi. Ini yang digunakan pada dahulu sebelum ada aplikasi. Okey, ini ialah aplikasi panduan guru. Okey, baik. InsyaAllah masa yang ada saya akan tunjukkan aplikasi yang ada. Okey, baik. Ini ialah buku. Okey, kita ada buku dan juga QR code di hadapan ini supaya mudahkan untuk scan cara panduan guru. Okey, baik. Seterusnya ialah boleh lihat di hadapan semua ini ialah aplikasi panduan guru. Saya letak panduan guru QAAQ, iaitu Al-Quran, asas Quran ni. Okey, baik.
Ini ialah aplikasi yang telah berjaya dibina melalui kolaborasi dengan Hufaz Group Sendian Berhad. Kita ada info di sini. Okey. Kemudiannya akan ada pengenalan pada peringkat yang atas sekali. Di sini ada. Kemudiannya ada jenis kesalahan di sini. Saya masukkan pada apa nama tu? Pada mind mapping. Okey, jadi guru akan merujuk ini. Jadi memudahkan kepada guru untuk membuat penilaian sebab ada teori-teori yang dimasukkan di sini. Okey, baik. Kita keluar di sini, teruskan kepada yang kedua, iaitu laman sesawang. Di sini ada panduan, okey, untuk modul asas Quran ni dan juga panduan guru daripada awal sampai akhir untuk memudahkan proses kefahaman guru. Baik. Seterusnya ialah yang akhir sekali, yang uniknya ialah kami ada AR, Augmented Reality di sini, di mana perlu scan buku dan juga akan keluar Bismillahirrahmanirrahim. Akan keluar panduan untuk penggunaan. Okey, baik. Jadi ini buku. Ini buku, maka hanya perlu scan buku dan akan keluarlah video penjelasan cara untuk membuat pemarkahan berasaskan skala. Okey, baik, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.